Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, untuk video kali ini kita akan melihat overview ataupun gambaran secara umum apa yang ada dalam subjek pengajian perniagaan semester yang pertama. Cikgu yakin ramai yang tertanya-tanya apakah tujuan ataupun objektif belajar mata pelajaran pengajian perniagaan ini? Apa topik-topik yang akan dipelajari pada semester yang pertama? Okey, kesemua soalan tersebut nanti cikgu akan terangkan satu persatu dalam slide yang seterusnya. Ini adalah objektif sukatan pelajaran pengajian perniagaan untuk ketiga-tiga semester. Okey, yang bakal diambil oleh pelajar-pelajar yang mengambil mata pelajaran pengajian perniagaan. So, antara objektif subjek pengajian perniagaan ini ialah yang pertama, memahami dan menghayati bidang perniagaan dan pengurusan serta peranan dan sumbangannya terhadap masyarakat dan negara. Yang kedua, memahami fungsi perniagaan yang merangkumi bidang pengurusan pengeluaran, pemasaran, keuangan dan sumber manusia. Yang ketiga, mengurus dan menyelesaikan masalah perniagaan berkaitan dengan pengeluaran, pemasaran, keuangan dan sumber manusia. Yang keempat, memahami dan menghayati peranan, fungsi dan tugas pengurusan dalam organisasi perniagaan. Yang kelima, memahami dan menghayati peraturan dan keperluan pengurusan perniagaan. Yang keenam, membina kemahiran menganalisis dan menyelesaikan masalah perniagaan. Yang ketujuh, membina kemahiran berkomunikasi dan bekerja secara berpasukan dengan berkesan. Yang kelapan, memahami dan menghayati bidang keusahawanan. Yang kesembilan, membina kemahiran untuk menceburi bidang keusahawanan. Yang kesepuluh, memahami dan menghayati peranan perniagaan dalam pasaran antarabangsa. Dan yang terakhir, memahami dan menghayati etika dan tanggungjawab sosial perniagaan. Seterusnya, kita akan melihat topik-topik pengajian perniagaan pada semester yang pertama. Ini adalah topik-topik pengajian perniagaan semester yang pertama. Okey, ada 5 bab yang perlu diambil dan dipelajari oleh setiap calon-calon yang mengambil mata pelajaran pengajian perniagaan. Okey, bab yang pertama, perniagaan dan persekitaran. Bab yang kedua, pengeluaran. Bab yang ketiga, pemasaran. Bab yang keempat, keuangan. Dan bab yang terakhir ialah sumber manusia. Okey, so secara kesimpulannya untuk semester yang pertama ni kita lebih melihat kepada apa itu perniagaan, okay, faktor-faktor yang mempengaruhi sesebuah perniagaan dan kita akan lihat apa yang ada dalam perniagaan itu sendiri. Okey, ini pula adalah pecahan tajuk bagi bab yang pertama iaitu perniagaan dan persekitaran. Okey, terdapat 3 subtopik di bawah bab yang pertama iaitu pengenalan kepada perniagaan, persekitaran perniagaan dan juga entiti dan aktiviti perniagaan. Okey, so kita akan tengok kalau kata di bawah pengenalan kepada perniagaan, apa yang dimasukkan dengan perniagaan. Okey, perbezaan perniagaan dengan bukan perniagaan, kepentingan perniagaan, okey, peranan perniagaan, okey, faktor-faktor pengeluaran, proses perniagaan dan juga cabaran perniagaan. Di bawah subtopik persekitaran perniagaan pula kita akan melihat apakah faktor-faktor yang boleh mempengaruhi sesebuah perniagaan. Okey, sama ada untuk terus maju ataupun terus jatuh. Okey, dan yang terakhir kita akan melihat pada entiti dan aktiviti perniagaan iaitu dari segi jenis pemilikan perniagaan, okey, aktiviti perniagaan dan juga sektor perniagaan sama ada tergolong dalam kategori awam swasta ataupun badan berkanun. Dan juga kita akan melihat tahap perniagaan, okey, iaitu premier, sekunder, tertier, huluan dan hiliran, dan yang terakhir sekali ialah pasaran domestik dan juga antarabangsa. Untuk bab yang kedua pula iaitu bab pengeluaran. Okey, so kita akan melihat ada 5 subtopik di bawahnya. Okey, seperti yang kita tahu dalam sesebuah perniagaan ni terdapat beberapa buah jabatan. Okey, so dalam bab yang kedua ni dia lebih memfokuskan kepada jabatan pengeluaran. Okey, di mana jabatan pengeluaran ni bertanggungjawab untuk menghasilkan produk. Okey, so antara subtopik dia yang pertama kita akan tengok skop dan juga proses pengeluaran, bagaimana proses pengeluaran, berapa proses yang ada. Okey, cabaran jabatan pengeluaran. Okey, apa berkaitan jabatan pengeluaran dengan jabatan-jabatan yang lain. Okey, kemudian subtopik yang kedua berkaitan dengan perancangan pengeluaran.
Okey, kita akan melihat reka bentuk pengeluaran, jenis-jenis pengeluaran, susun atur yang boleh diamalkan oleh setiap perniagaan. Okey, bab yang subtopik yang ketiga iaitu kawalan kualiti. Okey, berkaitan dengan proses kawalan kualiti yang boleh diamalkan, kaedah pemeriksaan yang boleh dilakukan dan juga alat-alat kawalan kualiti yang boleh digunakan. Yang keempat berkaitan dengan kawalan inventory iaitu kawalan stok. Okey, kita akan lihat apakah jenis-jenis inventory dan juga alat ataupun kaedah kawalan inventory. Dan yang terakhir sekali ialah subtajuk isu-isu pengurusan pengeluaran moden. So kita akan melihatlah apa masalah-masalah yang berkaitan dengan pengeluaran moden iaitu pengeluaran pada zaman sekarang. Bab yang ketiga pula, kita akan melihat fungsi dan juga peranan Jabatan Pemasaran. Iaitu Jabatan Pemasaran ni bertanggungjawab memasarkan produk yang telah dihasilkan oleh Jabatan Pengeluaran tadi kepada pengguna. So dia ada 5 subtopik di bawah bab yang ketiga. Yang pertama ialah pendekatan pemasaran. Dia tengok orientasi pengurusan pemasaran, proses pemasaran. Yang kedua berkaitan dengan gelagat pengguna. Gelagat pengguna ni merujuk pada bagaimana cara diorang membeli produk daripada sebuah syarikat. So Jabatan Pemasaran ni kena bijak mengkaji setiap gelagat-gelagat pengguna ni supaya memastikan produk itu dapat dijual. So dia ada model gelagat pengguna, jenis-jenis keputusan pembelian. Yang ketiga berkaitan dengan penyelidikan pasaran. Ini lebih kepada R&D, apa langkah-langkah penyelidikan pemasaran, kepentingan dan sebagainya. Yang keempat, kita akan tengok segmentasi. Di mana segmentasi ini merujuk kepada membahagikan pasaran yang besar kepada yang lebih kecil, supaya produk itu dapat dijual dengan lebih baik. Kalau kita fokus kepada pasaran yang terlampau besar, mungkin banyak strategi yang tidak berkesan. Tapi kalau kita pecahkan kepada yang lebih kecil, so strategi itu mungkin akan berjaya. Dan yang subtopik yang terakhir ialah campuran pemasaran. Kita akan melihat daripada 4 aspek iaitu produk, pengedaran, penetapan harga dan juga promosi. Bab yang keempat pula ialah bab keuangan. So dalam bab yang keuangan ni kita akan melihat apa fungsi Jabatan Keuangan. So dia ada beberapa subtopik di bawah ni. Yang pertama kita akan melihat peranan dan juga objektif keuangan. Yang kedua, penyata keuangan. So kita akan melihat jenis-jenis penyata keuangan yang ada. Yang ketiga, sumber ataupun pembiayaan dan penggunaan dana. Yang keempat, perancangan keuangan iaitu bajet. So kita akan belajar cara bagaimana nak buat bajet. Dan yang kelima dan terakhir sekali ialah pengurusan risiko dan insurans. Dan bab yang terakhir sekali ialah bab sumber manusia. Ada 7 subtopik di bawah bab yang kelima, sumber manusia ni. So, Jabatan Sumber Manusia ni, peranan dia bermula daripada proses pengambilan pekerja sehinggalah pekerja tersebut ditamatkan perkhidmatan. Mungkin disebabkan oleh bersara wajib ataupun mungkin ada faktor-faktor yang lain. So yang pertama kita akan melihat pengurusan sumber manusia itu, apa fungsi dan peranan dia. Yang kedua kita akan melihat perancangan sumber manusia, iaitu proses perancangan sumber manusia. Proses bagaimana kita nak menentukan keperluan sumber manusia. Yang ketiga, proses pengambilan sumber manusia, iaitu daripada merekrut sehinggalah induksi. Subtopik yang ketiga ialah berkaitan dengan latihan dan pembangunan. Sebenarnya dalam ni bila pekerja dah diambil, so kita akan berikan latihan dan juga program pembangunan untuk memastikan pekerja tersebut dapat meningkatkan keupayaan masing-masing. Yang keempat berkaitan dengan penilaian prestasi kerja. Setiap pekerja akan dinilai. So bagaimana cara menilai, kaedah penilaian dan juga masalah-masalah kita akan lihat dalam subtopik yang keempat tersebut. Subtopik yang kelima berkaitan dengan pampasan. So dalam pampasan ni dia akan menjelaskanlah bentuk-bentuk faedah, ganjaran dan sebagainya. Bagaimana cara nak menentukan pampasan. Subtopik yang keenam berkaitan dengan tindakan disiplin dan juga penempatan perkhidmatan. Kebiasaannya dalam sesebuah perniagaan akan ada pekerja yang rajin dan juga yang kurang rajin. So yang kurang rajin ni apa tindakan yang boleh diambil dan apa proses-proses tindakan disiplin
yang akan diambil, masalah dalam tindakan disiplin, jenis-jenis hukuman yang boleh diambil, dan juga skim kemudahan penamatan. Dan yang terakhir sekali yang berkaitan dengan perhubungan industri. Kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan perhubungan industri, fungsi, peranan, kesatuan sekerja dan sebagainya. Itu saja berkaitan dengan overview, keseluruhan yang apa yang bakal dipelajari oleh pelajar-pelajar semester yang pertama. Kepada pelajar-pelajar, jangan risau, jangan rasa stres dan sebagainya. Doa banyak-banyak. Sesuatu benda tu kita akan dapat lakukan dengan yang terbaik. Apa yang perlu kita lakukan, setkan dalam minda kita. Jangan beranggapan subjek ini susah. So akhir kata, selamat belajar pengajian perniagaan.